Okey, sekarang ni kita tengok macam mana nak buat persamaan garis lurus, macam mana nak tahu nilai kecurunan daripada garis lurus, macam mana nak tahu pintasan Y daripada garis lurus, persamaan garis lurus. So, persamaan garis lurus, kita ada Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, ini persamaan asas. Okay. So, M sama dengan kecurunan, C sama dengan pintasan Y. Pintasan Y ni macam mana? Pintasan Y ni, okay, kalau kita ada paksi X dengan paksi Y, okay, pintasan Y tu dekat garisan lurus yang memintas Y. Dekat sini kita panggil pintasan Y. Okay. Ini maksud pintasan Y. Okay, nilai yang dia memintas dekat Y itu nilai berapa? So, untuk kita nak tahu nilai kecurunan dengan nilai pintasan Y, okay, sebarang persamaan yang diberi mesti dalam bentuk, kalau dia tak bagi dalam bentuk asas, okay, awak kena susun jadikan dia dalam bentuk asas. Okay. Contoh katalah dia bagi 2/3 Y tolak 5/6X sama dengan 2. Okay. So, ini bukan bentuk asas. Bentuk asas Y mesti duduk sorang-sorang. Yang lain semua duduk di sebelah kanan. MX tambah C mesti duduk di sebelah kanan. Okay. So, nilai M ni dia mesti duduk di sebelah X. Okay. Nilai M je, tak termasuk dengan X. Okay. Nilai C pula adalah suatu pemalar, iaitu suatu nombor lah. Okay. So, dekat sini, okay, contoh, 2/3Y tolak 5/6X sama dengan 2. Okay. So, dekat sini bukan dalam bentuk asas. So, kita macam mana nak susun? Okay. Kena pindah-pindahkan lah. So, macam mana nak pindahkan? Okay. So, yang ada X, okay, yang ini ada X. So, kita pindahkan ni pergi sebelah sana. Okay. So, 2/3Y sama dengan 5/6X tambah 2. Okay, pindahkan. So, X dah duduk di sebelah sana lah. Okay, sekali dengan nombor. So, Y masih lagi belum duduk sorang-sorang. Okay, so 2/3 ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Okay, so macam mana nak pindahkan 2/3Y ni? Okay, so kita pindahkan 3 dulu ke sebelah kanan. So, dia jadi 2Y sama dengan 3 darab 5/6X tambah 2. Okay, so 2Y sama dengan 3/5 3 darab 5/6X. Okay, ini kembang darab masuk lah. Okay, kembangkan. So, 3 darab 5/6. Awatif, Umairah berapa? Ha? 3 darab 5/6 berapa? 5/2. Bagi penuh-penuh. Kembangkan semua, bagi tahu penuh. Oh. So, terus jawapan dia ke? Kembangkan lah. Jawapan selepas kembangan lah. Belas per 2. Tak, cikgu suruh kembang je. Awak pergi buat apa? 5/2. Mana boleh tambah, itu 2, bukan 2X. Sebutan tak serupa, mana boleh tambah. Oh, 5/2X. Kembangkan sahaja. 5/2X Ha? tambah 6. Berapa? 5/2X tambah 6. 5/2X tambah 6. Okey. So, 2Y sama dengan 5/2X tambah 6. Okey. So, Y sama dengan, okey, pindahkan 2 pergi sebelah kanan. Jadi apa? Aidil.
Negatif 2. Negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab pindah. Kenapa negatif 2? Yelah, sebab apa negatif 2? Sebab Y Sebab positif. pindah jadi negatif 2. 2Y positif. Sebab Y positif. Sebab Sebab Y 2Y positif, kita bukan positif. nak pindah Y. Sebab 2Y positif. Itu 2Y memang positif. Kita nak pindah 2. Nak pindah 2 je. Bukan nak pindah 2Y. Kalau pindah 2Y, ialah jadi negatif. Negatif 2Y. Nak pindah 2 je. Sekejap. Amni. Pindahkan 2 jadi apa? Bahagi 2. Dia jadi bahagi. Jadi bahagi. Bahagi. Okey, jadi bahagi. Okay. So 5/2 X. Okey, tambah 6. Okey, bila kita nak pindah ke dalam persamaan garis lurus, okey, bila kita nak pindahkan nombor di hadapan Y, okey, bila jadi bahagi, dalam persamaan garis lurus dia tak boleh buat per 2 keseluruhan nilai di sebelah kanan tu, tak boleh perkan untuk keseluruhan, dia mesti buat pecahkan kepada satu-satu. Okay. Untuk persamaan garis lurus dia memang kena macam tu. Okay. So dekat sini bahagi 2 ni adalah dekat setiap satu sebutan, dekat 5/2 X1, dekat 6/1. Okay. Tak apa, tulis dia macam ni, tak ada masalah pun. Okay. Kita nak tekan calculator je lagi. Okay. So Y dah duduk sorang-sorang. So yang bahagi 2 ni, okay, kena selesaikan lah. 5/2 bahagi 2. 5/2 bahagi 2 dapat apa? 5/4. 4. Okay. So 5/4 X tambah dengan 3. Okay. Barulah sama macam bentuk asas. Okay. Ini Y, ini M, ini X, ini C. So, baru awak boleh keluarkan nilai M dan nilai C daripada sini. M sama dengan 5/4, C sama dengan 3. Okay. Positif 3 sebab kat situ positif lah. So maksudnya persamaan ni, okay, kalau kita bina dia punya garis lurus atas graf, dia akan memintas paksi Y pada nilai 3. Okay, sebab nilai C dia adalah 3. Okay, maksudnya garis tu nanti dia akan jadi macam ni lah kalau kita kalau kita keluarkan dalam bentuk graf. Okay, sini 3, graf tu akan pintas dekat sini. Itu sebab apa? Sebab nilai C dia adalah 3. So dia akan lalu dekat nilai paksi Y pada nilai 3. So selagi awak tak susun Y duduk sorang-sorang, awak tak akan dapat jawapan kecerunan dan pintasan Y yang betul. Okay. Mesti dapat Y sama dengan MX tambah C, baru kita boleh tahu M dan C dia berapa. Okay. Contoh lain. 2Y tambah 8X sama dengan 3. Okay. So 2Y sama dengan 8X pindah ke sebelah kanan. Negatif 8X tambah 3. Okay. So Y sama dengan, okay, 2 pindah ke sebelah kanan. Bukan positif, bukan negatif. Adil. 2Y itu darab pindah pergi sebelah kanan jadi bahagi. Negatif 8/2 X tambah 3/2. Okay. 2 tu kena pecahkan setiap satu. Dekat MX1, dekat C1. Okay. Tak boleh tulis per panjang 2, tak boleh. Okay. So Y sama dengan, okay, selesaikanlah. Negatif 8/2 dapat negatif 4X. 3/2 tak boleh selesaikan. Okay. Jangan tukar pada kepuluhan, biar je dalam bentuk pecahan. Okay. 3/2 tak boleh kecilkan dah. Tapi awak kena check lah. Okay, kalau ada pecahan kat situ tetap kena check. Okay. Takut ada jawapan yang pecahan yang lebih kecil.
So, M dia sama dengan negatif 4. C dia sama dengan 3/2. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh cuba buat ni. Okey, buat ini hantar kat cikgu eh. Tu soalan. Okey, cari nilai M dan nilai C eh.
merah, bukan tunjuk arrow. Keluarkan M berapa, C berapa. Kalau awak tunjuk arrow, cikgu tak tahu awak tunjuk tu merujuk kepada nilai apa. Keluarkan, tulis M sama dengan berapa, C sama dengan berapa. Okey. Simbol apa, Tengku? Apa simbol yang berubah tak berubah tu? Kan kalau macam kita nak kena tukar Y pergi depan kan. Kalau contoh macam negatif 10 tu kan, dia punya negatif tu kena tukar jadi positif ke tak? Okey, Y sama dengan MX tambah C itu adalah asas. Itu persamaan asas. Persamaan asas dia akan tulis semua dalam keadaan positif. Okey, persamaan awak bergantung kepada apa yang awak pindahkan jadi apa. Dia bukannya semua kena positif. Dia boleh jadi negatif. Y sama dengan negatif 3X tolak 5. Y sama dengan negatif 4X tambah 2. Okey. Campur-campur. Okay, ada positif, ada negatif, tak ada masalah. Yang penting susunan tu mesti Y sama dengan MX tambah C. Nombor M tu positif ke negatif ke, nombor C tu positif ke negatif, itu tak ada masalah. Janji pindahkan tu betul dan betul lah jawapan awak. Persamaan awak tu jadi betul lah. Maksud awak simbol positif negatif tu ke? Maksud saya simbol positif negatif tu. Tu cikgu buat tu. Y sama dengan negatif 4X tambah 3/2 tak sama pun macam Y sama dengan MX tambah C. Tu boleh lah, tak ada masalah pun. Oh, faham. Terima kasih, Go. Kenapa nombor 1 dengan nombor 2 jawapan sama Tengku? Salah ambil tu.
Adil, susun bagi sama Adil. Y sama dengan MX tambah C. Jangan susun terbalik. Tambah kosong nak buat apa Adil? Tambah kosong. Kosong mana ada nilai. Kosong tu tak payah tulis lah. Buang dekat. Buanglah kosong. Kosong tak ada nilai. Awak letak pun kosong tak bernilai. Tengku. Sebab tu cikgu kata jangan bila awak pindahkan nombor di hadapan Y, jangan tulis per panjang. Saya dah pesan dah tadi. 2Y sama dengan negatif 8X tambah 3. Bila awak nak pindahkan 2 ni pergi sebelah sana, jangan tulis macam ni. Lagi awak ada terlupa lagi nak pisahkan. Pisahkan terus. Jangan tulis macam ni. Pisahkan terus. Negatif 8X per 2 tambah 3 per 2. Lagi Okey, kalau cikgu. tidak nanti awak akan terlupa nak ambil. Okey. Macam soalan nombor 2 tu. Okey, awak pindahkan negatif 10. Tapi negatif 10 tu, okey, awak guna nombor tu sebagai negatif 10 untuk negatif 5 je. Untuk 8 awak tak pakai negatif 10. Awak pakai 10. Itu yang dapat positif 4/5. Jawapan dia bukan positif 4/5. Patutnya awak kena pecahkan negatif 10 tu dekat kedua-dua belah. Negatif 5X per negatif 10 tambah 8 per negatif 10. Nombor negatif bahagi dengan nombor positif, mana boleh dapat positif? Baru betul macam tu. Nombor 1 tu pun sama nombor 1. Satu salah apa? Nombor 1 awak salah pindah tu. Negatif 5 pindah ke kanan, awak tak tukar positif. 4X tukar. Negatif 5 tak tukar. Salah kat situ lah. Okay, so kalau yang jenis bentuk soalan yang macam contoh cikgu bagi ni, okay, mudahlah. Okay. Tapi kalau contoh yang jenis macam ni, okay, yang macam tadi yang cikgu tunjuk yang first tadi tu, okay, ni satu lagi. Okay, jenis yang nombor dia nombor pecahan macam ni. Okay, so first kali awak pindahkan keseluruhan pecahan yang duduk dengan X tu. Okay, so sini nombor dia negatif. Okay,
So nombor ni adalah negatif 5/8x. Pindahkan ini pergi sebelah kanan. Okay, tak perlu nak samakan 4 dengan 8 tu, nak samakan bawah tak payah. Pindahkan straight yang sebutan yang sekali dengan x tu, pindahkan terus ke sebelah kanan. Okay, so 3/4y sama dengan 5/8x tambah 1. Okay. So sampai step ni, okay. Awak nak pindahkan terus 3/4 ke sebelah kanan pun boleh juga, tak ada masalah pun. Okay, tapi serabut sikit lah. Okay, so kita pindahkan 4 bawah ni dulu ke sebelah kanan. So yang atas tinggal 3y. Okay, so sini akan jadi 4 naik atas dia akan jadi darab. So sebutan sebelah kanan ni semua akan duduk dalam kurungan lah. Okay, so yang akan jadi tambah 1. Okay, kemudian kembangkan. Okay, kembangkan ni. So 3y sama dengan 5/2x tambah 4. Okay. Kemudian y sama dengan 5/2/3 x tambah 4/3. Okay. So ini tekan kalkulator nombor dia. 5/2 bahagi dengan 3 ni tekan kalkulator. Pendapat y sama dengan 5/6x tambah 4/3. Okay. So barulah kita dapat dalam susunan y sama dengan mx tambah c. Okay. Sebab apa awak perlu tahu nak tukarkan dalam bentuk macam ni? Okay. Sebab soalan SPM biasanya dia akan keluar soalan jenis garis lurus ni. Dia akan bagi 2 garis lari. Maksudnya dia akan bagi soalan macam ni. Dia bagi 2 garis lari. Okay. Dekat atas dia bagi persamaan. Contoh 2y sama dengan 3x tambah 1. Okay. Contoh macam ni. Okay. So katakanlah ini garis PQ. Okay. Dia bagi persamaan garis PQ. Okay. Nanti dia suruh awak cari persamaan garis bawah. Garis AB. Ini soalan SPM macam ni. So awak kena faham. Garis lari ni, bila 2 garis lari, dia punya nilai kecerunan dia adalah sama. Maksudnya kalau persamaan PQ tu, awak ubah dia jadi y sama dengan mx tambah c, awak dapatkan nilai m je. Nilai m PQ tu adalah sama dengan nilai m untuk AB. Okay. So kita perlukan nilai m daripada persamaan garis lurus PQ untuk bantu cari jawapan persamaan pada garis AB. Soalan SPM biasanya macam ni lah. Okay. Dia bagi 2 garis lurus yang selari. Okay. Sebab tu penting kena tahu macam mana nak tahu nilai M, nilai kecerunan tu berapa. Okay. Amani, M tak ada nombor. M tak ada huruf. Okay. X jangan ambil. X tu tak ada, bukan M. Okay. M tu dia duduk di sebelah X. Okay. Y sama dengan MX tambah C. M bukan sekali dengan X. M adalah M. Iaitu nombor yang berada sebelum X. X tak perlu ambil. Okey. Seterusnya. Okey, so itu cara nak keluarkan nilai M dan juga nilai C daripada persamaan garis lurus.
Okey. Okey, kemudian katalah kita ada okey, satu garis lurus. Katalah garis lurus ni garis lurus AB nama dia. Kemudian kita ada satu titik yang berada di atas garis lurus ni. Satu koordinat lah yang berada di atas garis lurus ni. Sekejap. Contoh tujuh. Sini. 4, 7. Okey. Katalah garis lurus dia macam ni. Okay. Kemudian kita ada satu koordinat dekat atas ni. Okay. So koordinat ni katalah negatif 4, 7. Okay. So persamaan garis lurus ni katalah dia bagi 3y sama dengan 1 tolak 5x. Okay. Persamaan yang mewakili garis lurus tu. Okay. 3y sama dengan 1 tolak 5x. Okay. So macam mana kita nak tahu? Okay, macam ni dia bagi graf kan. Dia bagi graf. So kita boleh nampak dengan jelas lah. Okay, yang titik tu berada di atas garis lurus tu. Okay. So kalau soalan tu dia tak bagi graf. Dia hanya bagi koordinat. Contoh dia bagi koordinat negatif 4, 7. Okay. Andaikan graf ni tak ada. Okay. Kemudian dia bagi persamaan. 3y sama dengan 1 tolak 5x. So soalan dia adalah, okay, adakah titik koordinat yang dia bagi tu, negatif 4, 7 tu, berada di atas persamaan garis lurus tu ataupun tidak? Okay. So bayangkan graf ni tak ada. Okay. So macam mana kita nak tahu yang titik tu berada di atas garis 3y sama dengan 1 tolak 5x ataupun tidak? Okay. So macam mana kita nak buat? Kita kena gantikan nilai negatif 4 dan 7 tu masuk ke dalam persamaan kita. Okay. So bayangkan yang ini tak ada. Graf tak ada. Okay. Dia bagi satu titik, kemudian dia bagi satu persamaan. Kemudian dia tanya, titik tu duduk atas line ataupun tidak? Atas line garis lurus ataupun tidak? Okay. So cara dia adalah kita kena ganti, masukkan dekat dalam persamaan. Okay. So negatif 4 ni adalah nilai x, 7 adalah nilai y. So nilai x ganti masuk dekat x, nilai y ganti masuk dekat y. Okay. So 3 darab 7 sama dengan 1 tolak 5 darab negatif 4. Okay. Tak payah tukar kepada bentuk am, y sama dengan mx tambah c. Tak payah, ganti terus. Okay. So 3 darab 7, 21. Sebelah kanan, 1 negatif 5 tolak dengan negatif 4. Okay. So yang ni darabkan dulu baru kita letak dia punya jawapan. Okay. Jangan letak tanda tolak. Tanda tolak ni jangan letak dulu baru darab. Darab dulu. Okay. Negatif 5 darab negatif 4 kita akan dapat positif 20. So 1 tambah 20. Okay. So 21 sama dengan 21. Bila nilai sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Okay. Kiri dan kanan sama. Maksudnya koordinat yang dia bagi itu memang berada di atas garis lurus. Kalau nilai sebelah kiri dengan sebelah kanan tak sama, okay, maksudnya koordinat yang dia bagi itu okay, bukan berada di atas garis lurus. Okay, hanya koordinat yang berada di atas garis lurus sahaja yang akan, bila kita ganti, okay, dia akan dapat jawapan sebelah kiri dengan sebelah kanan itu nilai yang sama. Cikgu? Macam ni yang kiri kanan tu? Ganti nilai. Ganti nilai x dengan nilai y masuk dalam persamaan. Kemudian kira lah kalau sebelah kiri dengan sebelah kanan dapat jawapan yang serupa. So titik tu berada di atas garis lurus tu lah. Kalau dia tak sama nilai kiri dengan nilai kanan, maksudnya titik tu bukan berada di atas garis lurus lah. Dia duduk tempat lain lah. Berada di atas garis lurus ni maksudnya
Okay. Duduk atas titik tu, koordinat tu duduk atas garis tu. Bukan duduk kat sini, bukan duduk kat sini. Bukan. Ni mesti duduk atas garis. So, kalau kita nak cek, inilah cara untuk kita cek. Okay. Gantikan nilai. Gantikan nilai koordinat masuk dalam persamaan. Okey, contoh lain. Setelah kita ada Y, katalah dia bagi persamaan garis lurus, Y sama dengan 2/3 X tolak 4. Kemudian dia bagi koordinat 3, 2. So, macam mana kita nak tahu 3, 2 ni duduk atas garis persamaan ni ataupun tidak? Gantilah. Okay. 3 ni nilai X, 2 ni nilai Y. Okay. Nilai X gantikan dekat tempat X, nilai Y gantikan dekat tempat Y. So, Y sama dengan 2, X sama dengan 2/3 darab X, 2/3 darab 3 tolak 4. So, sini 2. Okay. 2/3 darab 3 tolak 4 dapat apa? Okay. Sini boleh potong-potong. 2 tolak 4 dapat negatif 2. Okay. So, sebelah kiri dengan sebelah kanan tak sama nilai. Sini sebelah kiri 2, sebelah kanan negatif 2. So, kita boleh confirmkan lah. Titik 32 ni bukan berada di atas garis lurus Y sama dengan 2/3 X tolak 4 tu. Artinya dia duduk tempat lain lah. Boleh eh? Okay, cuba cek. Cikgu bagi 2 soalan lagi. Cek sama ada koordinat yang dia bagi ni, okay, berada di atas garisan garis lurus ataupun tidak. Okay, boleh buat. Cikgu, Ya. kalau dapat soalan ni, Y kena ke depan dulu lah kan? Ha? Tak Apa dia? apa. Tak apa. Tak apa. Tak perlu susun. Y duduk dengan X ke dengan X ke ganti je. Cikgu lag tadi. Tak perlu susun. X duduk dengan Y ke, X tak duduk dengan Y ke, tak payah susun. Terus ganti koordinat tu masuk dalam persamaan.
Okay. Kalau sama awak jawablah kat bawah tu ya. Kalau tak sama jawablah kat bawah tu tidak. Maksudnya lepas awak dah kira tu, okay, contoh 5 sama dengan 5. Okay, tulislah kat bawah tu ya. Ya tu maksudnya koordinat tu okay, berada di atas garis lurus tu lah. Merah nombor 2 tu apa jawapan dia? Tidak ke ya? Tidak juga. Nak kena ambil gambar sekali tak ya? Ha? Kena ambil gambar Tak apalah, sekali. tak payahlah. Tak payah. Aidil, dia bukan garis lurus ke dia bukan garis lurus ke tidak garis lurus. Okay. Garis lurus kok soalan ni memang soalan garis lurus. Okay. Yang kita suruh cek ni bukan untuk cek dia adalah garis lurus ataupun bukan garis lurus. Kita nak cek sama ada koordinat tu berada di atas garis lurus ataupun tidak. Bukannya
garis tu adalah lurus ataupun tidak. Okay. Koordinat yang dia bagi tu, okay, kalau kita buat graf, koordinat yang dia bagi tu duduk atas garis lurus ke duduk dekat luar daripada garis lurus. Itu yang kita nak check. So macam mana kita nak tahu dia duduk atas garis lurus ataupun tidak? Bila kita dapat jawapan yang sama kiri kanan, maksudnya titik tu duduk atas garis lurus lah walaupun kita tak ada graf. Tapi bila awak dapat jawapan yang tak sama, maksudnya titik itu tak berada di atas garis lurus. Patutnya awak kena cakap koordinat yang kalau awak dapat jawapan kiri kanan tu sama, awak bagi tahulah koordinat tu berada di atas garis lurus. Kalau dapat jawapan tak sama kiri kanan, koordinat tu tidak berada di atas garis lurus. Itu je jawapan yang kita nak cari. Bukannya garis bila dapat jawapan tu kalau sama dia garis lurus ataupun tidak, bukan. Okey, soalan ni memang soalan garis lurus. Okey. Aziz, tak payah tukar bentuk persamaan pun tak apa. Terus ganti je. Okey. Seterusnya. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak tahu jika diberi dua persamaan garis lurus, macam mana kita nak tahu dua garis lurus tu selari ataupun tidak. Contoh 4y tambah 2x sama dengan 7. 2y sama dengan 9 tolak x. Okay, so kita ada dua persamaan kat sini. Macam mana kita nak tahu adakah dua persamaan ni, kalau dekat dalam bentuk graf, dia selari ataupun tidak. Selari ni maksudnya dua garis tu dalam keadaan yang sama lah. Kita panggil dia selari lah. Ini selari. Kalau macam ni, kalau satu macam ni, satu lagi macam ni, ini tak selari lah. Selari mesti kedudukan condong dia tu sama. Kalau dua-dua condong, mesti kecondongan yang sama. Itu maksud selari. So, untuk kita nak tahu garis tu selari ataupun tidak, kita mesti cek dia punya nilai kecerunan. Sebab sebarang garisan lurus selari, nilai kecerunan dia adalah sama. Maksudnya tahap kecerunan dia tu adalah sama. Contoh macam jalan raya lah. Kalau jalan raya mesti ada two way kan. Yang menghala ke utara satu, yang menghala ke selatan satu. So kalau jalan tu berbukit, tu orang yang menghala ke utara, dia punya jalan, dia punya curam tu sama je dengan orang yang lalu yang menghala ke arah bertentangan.
Okey, terus larilah tu ke keturunan yang sama. So, nak tahu keturunan sama ke tak, okey, sama macam step awal tadilah, kita kena ubah kedua-dua persamaan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, 4Y tambah 2X sama dengan 7. 4Y sama dengan 2X pindah ke sebelah kanan. Negatif 2X tambah 7. Y sama dengan negatif 2X per 4 tambah 7 per 4. Okay. So, Y sama dengan negatif 2 per 4 ni. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Kalau tak pasti, tekan kalkulator je. Takut ada jawapan yang lebih kecil. So, ini adalah negatif 1 per 2X tambah 7 per 4. Okay. Kemudian, 2Y sama dengan 9 tolak X. 2Y, okay, 9 tolak X. Okay. So, kena ingat persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. So, kalau dekat sini, depan X tak ada nombor. Okay, tak ada nombor tu maksudnya bernilai 1. So, M dia adalah bernilai 1. So, bila dia bagi 9 tolak X macam ni, awak kena susun lah bagi dia X duduk depan, nombor tu duduk belakang. So, pindahkan. So, ini kalau kita nak pindahkan 9 tolak X ni, kita bukan pindah melepasi tanda sama dengan tau. Kita pindah dia, ubah kedudukan dia di kawasan yang sama. Bila kita ubah dia di kawasan yang sama, dia punya positif negatif tak berubah. Okay. Kita bukan pindah pergi ke seberang. Kita pindahkan dia di tempat yang sama. Cuma nak bagi X tu duduk di depan. Selepas sama dengan X dulu. Okay. So bila keadaan pindah dia macam tu, operasi dia, tanda positif negatif dia tak berubah. So dekat sini, 9 ni positif. X ni adalah negatif. So bila awak nak bawa pindah, X ni pergi depan, jadilah negatif X. 9 ni positif. So awak kena letak tambah 9. Okey. Ini dia bukan pindah sebelah, dia pindah di tempat yang sama. Dia ubah kedudukan dia. X pergi depan, Y pergi belakang. 9 pergi belakang. So pindah di tempat yang sama, positif negatif dia tak berubah. Okay, kalau dia positif, negatif. Kalau dia negatif, dia kekal negatif. Kalau nombor tu asalnya positif, dia kekal positif. Sebab kita bukan pindah melepasi tanda sama dengan. So, Y sama dengan, okay, sini negatif X per 2 tambah dengan 9 per 2. Okay. So, keturunan dia sama tak? Ya, tanya tengok. Azim, keturunan dia sama tak? Sama. Aidil, keturunan dia sama tak? Tak. Tak. Alia, keturunan dia sama tak? Sama. Ha? Sama. Sama. Amani? Apa? Tak dengar, tak dengar. Sama ke tak sama? Sama. Tak sama. Amni? Sama. Sama. Haziq? Lain. Apa dia? Lain. Lain. Okey. Faris? Faris sama ke tak? Ya, cikgu. Pergi mana? Saya pergi tandas tadi. Pergi tandas. Oh, Tak, cikgu tanya keturunan dia sama ke tak? yang mana? Yang mana? Ni dua persamaan ni. Cikgu, slide cikgu tak Persamaan nampak. ni dengan pasal. Cikgu punya tu Tak tak ada. nampak? Tak nampak. Apa yang tak nampak? Cikgu je yang tak nampak tapi Apa yang punya. Slide cikgu tu awak tak tak nampak apa? nampak. Skrin? Slide cikgu tak nampak. Cikgu tak ada. Tak nampak slide. Saya cikgu tak ada. Hai. Baru tak ada. Saya nampak. Ya. Tu. Ada nampak, ada tak nampak ni.
Sekejap cikgu reshare balik. Nampak tak? Dah boleh nampak you. Nampak dah. Nampak dah? Okey. Faris tu yang cikgu bulatkan dua persamaan tu. Nilai kecerunan dia sama ke tak? Dua-dua persamaan tu. Sama-sama. Sama. Ikman. Ya cikgu, Apa? sama. Sama. Hmm. Tasha. Engkau. Sama cikgu. Humairah. Sama. Adam. Sama. Sama. Macam mana awak tahu sama? Kan, cikgu. Macam mana awak tahu sama? Okey, so dekat situ kita ada yang atas tu negatif 1/2x. Yang bawah ada negatif x per 2. Cikgu keluarkan sekali dengan x tu lah. Nak compare kan. Okey. So, yang ini, yang pertama dengan yang kedua ni adalah nilai yang sama. Sebab apa? Sebarang huruf yang tak ada nombor di hadapan dia, sebelum dia, dia sentiasa bernilai 1. So, x per 2 ni, ini adalah cara penulisan. Kita boleh tulis 1/2x atau kita boleh tulis x per 2. Dia adalah benda yang sama. Ini cuma cara tulis sahaja. So dekat sini adalah ada nilai 1 dekat depan ni. So awak kena baca nombor tu, kena baca macam ni. 1/2 dia punya kecerunan. Kalau kita nak keluarkan, contoh y sama dengan x per 2 tambah 3. Kalau kita nak keluarkan m dia adalah 1/2. Nombor di depan x adalah bernilai 1. So dekat sini kecerunan yang pertama ni negatif 1/2. Kecerunan yang kedua pun negatif 1/2. Negatif x per 2 tu adalah negatif 1/2. So dua garis lurus ni adalah selari. Boleh Okey. Cuba satu. Dua lah, dua. 2y sama dengan negatif 10x tambah 13. 5x tambah y sama dengan 20. Soalan kedua. 3/4y sama dengan 2x tambah 9. Sorry. X tambah 9. 3y sama dengan 8 tolak 8x. Okey. Okey, cuba cek pasangan. Setiap pasangan tu selari ataupun tidak. Kalau selari, awak cakap kat bawah tu selari. Kalau tak selari, cakap dia tak selari. Hantar Cikgu nak tengok contoh. Atas boleh ke? Nak tengok? Tak boleh. Nak tengok apa? Nak tengok apa? Nak tengok atas sikit je. Tengok contoh. Tengok Tengok. atas sikit. Terima kasih. Sama.
Okay. So bila awak dapat soalan garis lurus, benda pertama awak kena buat adalah tukarkan persamaan dia kepada bentuk asas. Bentuk asas ni bukannya melibatkan positif negatif, melibatkan susunan huruf Y, M, X, C. Okay. Dia punya operasi tambah ke tolak itu tak penting. Okay. Yang penting susunan dia betul. Okay. Dan pindah nilai itu pun mesti betul lah. Okay. Kalau pindah positif, pindah ke sebelah jadi positif lagi, itu tak boleh, itu salah lah. Maksudnya susunan tu dia tak bergantung kepada positif atau negatif setiap huruf tu. Janji susunan dia ikut Y, M, X tambah C. Baru awak boleh compare dia punya nilai M. Untuk check sama ada dia selari ataupun tidak. Cikgu, Ya, nak tengok yang atas kejap boleh? atas mana lagi? Ha? Atas mana? Kejap. Atas tak ada pada atas. Bukan. Bawah sikit. Soalan tu lagi ada orang tak tengok, tak nampak soalan. Kalau ada yang tak salin soalan lagi, beritahu cikgu turun balik. Okey dah, terima kasih cikgu. Cikgu dah boleh turunkan.
Okey, ada yang jawab selari ataupun tidak tu, jawapan selari ataupun tidak tu betul, tapi tak tally dengan jalan kerja. Jalan kerja tak betul. So maksudnya apa? Maksudnya awak kira tu tak betul. Kebetulan jawapan yang awak kira tak betul tu, okey, awak cakap dia tak selari, tapi jawapan tak selari tu adalah jawapan yang betul. Maksudnya jalan kerja dah salah dah. Okey, jalan kerja dah salah dah. Tapi disebabkan jalan kerja awak yang salah tu, awak dapat jawapan kecerunan pertama yang dengan kecerunan yang kedua tu tak sama. So awak cakap tak selari. Okey, tapi jawapan tak selari tu betul. Okey, tapi jalan kerja tu dah salah lah. Okey. So maksudnya yang awak kira tu, okey, tak tally lah dengan jawapan yang awak dapat. Kebetulan saja tersama. Okey, jalan kerja kena betul lah. Pindah-pindah tu. Faris. Ya, cikgu. Sekejap Samaan 1 negatif 5x tambah 5/2. Nombor 1 kenapa awak cakap tak sama? Sebab dia punya pintasan Y lain. Kita nak cek selari ataupun tidak. Kita bukan tengok pintasan Y. Oh, tengok kecerunan Okey. Terlupa Tengok kecerunan je. Saya terlupa Terima kasih ke? Okey. Nilai kecerunan mesti sama Sama tu bukan bermaksud sama nombor dia. Kalau nombor tu satu positif, satu negatif, tak sama lah tu. Negatif 2 mana sama dengan 2. Kalau negatif 2, dua-dua mesti negatif 2.
Aidil. Ni yang cikgu cakap tadi. Okay. Nilai kecurunan yang awak kira tu. Nilai kecurunan yang awak kira tu. Yang untuk soalan nombor 2 tu. Okay, persamaan yang pertama tu, jawapan kecurunan dia tak betul. Yang kedua tu betul. Tapi walaupun jawapan dia tidak selari itu betul, tapi kecurunan yang awak dapatkan daripada persamaan yang pertama tu salah nilai. Kecurunan dia bukan 11/4. Merah. Ya. Kenapa soalan nombor 1 awak cakap tak selari? Dia kecurunan saya dapat negatif 5 dengan 5. Kita 5 dengan 5. Cuba awak baca persamaan yang pertama. Apa bunyi dia? Persamaan yang awak dapat persamaan yang pertama. Y sama dengan Negatif 5 X tambah 3. negatif 5X. Okey. Hmm. Okey, yang bunyi X tu bunyi negatif 5X lah. Okey, persamaan yang kedua bunyi apa? Okey. Hmm. Terima kasih ya. Okey, sama. Tengok tak payah hantar lagi sekali kan? Silakan. Tak payah. Tapi nombor 2 pun salah. Oh, salah. Okay. Lagi 3 tunjuk. Okey, walaupun jawapan ada yang jawab jawapan selari tak selari, jawapan tu betul, tapi jalan kerja nilai kecurunan tu dapat nilai yang salah. Sebab jalan kerja kita ada markah kan. So kalau jalan kerja tak betul, dapat markah jawapan akhir tu je lah. Kalau dia tanya selari tak selari, awak jawab tak selari. Memang jawapan dia tak selari, tapi jalan kerja untuk banding comparekan kecurunan tu, nilai kecurunan tu tak betul. Salah Aidil. Okey. Kita tunjuk nombor 1 . Dua Y sama dengan negatif 10X tambah 13. Y sama dengan negatif 10X per 2 tambah 13 per 2. Y sama dengan negatif 5X tambah 13 per 2. So, dia punya nilai M adalah negatif 5. Dan persamaan yang kedua, 5X tambah Y sama dengan 20. Y sama dengan
negatif 5x tambah 20. Okay. So dekat sini sebelah x dia pun negatif 5. So persamaan yang pertama tu dua garis lurus tu adalah selari. Dan yang kedua 3/4 y sama dengan 2x tambah 9. Okay. Okay, cikgu tengok ada yang buat, ada yang pindahkan terus 3/4 ke sebelah kanan. Okay, boleh, tak ada masalah pun. Dia akan jadi macam ni. Y sama dengan 2/3/4. X tambah 9/3/4. Okay. Dalam exam boleh buat macam ni. Okay. Tak ada masalah pun awak nak tulis bentuk macam ni. Okay. Baik, ini jalan kerja kita. Tapi nak masuk kalkulator tu, awak kena tahulah macam mana nak masukkan kalkulator. Itu 2/3/4. 3/4 tu satu nombor. Dia nombor pecahan. Okay. 2 per dekat 2 tu, okay, itu per yang membezakan nilai atas dengan nilai bawah lah. Okay. So dekat dalam kalkulator, jangan salah masukkan, jangan salah guna simbol. Okay. Kalau awak guna simbol 2/3/4, habis lah. Okay. Jadi nak jadi benda lain lah. Okay. Sebab itu 2/3/4 tu adalah 2 bahagi 3/4. Okay. Per yang pertama tu adalah untuk operasi bahagi. Okay. Per yang kedua tu untuk nombor pecahan 3/4. Okay. So kalau siapa yang nak pindah cara macam ni, pastikan awak tahu macam mana nak kira nilai dalam keadaan macam ni. Lagi satu cara, okay, kita pindahkanlah satu persatu. 3/4 y sama dengan 2x tambah 9. Pindah 4 dulu pergi sebelah kanan. So sebelah kiri ni tinggal 3y. 4 darab 2x tambah 9. 3y sama dengan 8x tambah 36. Y sama dengan 8/3x tambah 36/3. So check setiap satu bentuk pecahan ni dalam kalkulator. Okay. Kod ada jawapan yang lebih dalam lebih kecil dia punya nilai pecahan. Okay. So dekat sini menjadi 12. Okay. So nilai X dia dekat sini adalah 8/3 positif. Okay. So persamaan yang kedua 3y sama dengan 8 tolak 8x. So y sama dengan, okay, so kalau awak tengok kat sini 8 tolak 8x. Okay. So susunan dia tak ikut bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay. Tadi cikgu ada beritahu, okay, kalau tak ikut susunan macam ni, okay, awak kena susun bagi sama dulu. So dekat sini 8x dengan 8 tu dia bertukar tempat di kawasan yang sama. Okay. So maksudnya kita bukan nak pindah pergi ke sebelah kiri, kita nak pindah di sebelah kanan, nak ubah tempat saja. Okay. So kita ambil balik nilai asal dia. 8 ni positif, 8x tu negatif. So negatif 8x tambah 8. Okay. Ubah tempat dia je. So y sama dengan negatif 8/3x tambah 8/3. Okay. So yang ni nilai kecurunan dia adalah negatif 8/3. Okay. So nombor saja sama. Tapi nilai positif negatif tak sama. So dia adalah nombor yang berbeza lah. Okay. So yang kedua ni tidak selari. Okey. Next, kita nak tengok macam mana nak bentukkan persamaan garis lurus jika diberi nilai kecerunan dan satu koordinat yang berada di atas garisan garis lurus tersebut. Okey, maksudnya tak ada graf jugalah. Ini cerita tak ada graf juga. Okay. So maksudnya, okay, dia bagi nilai kecerunan M sama dengan contoh 3/4. Kemudian dia bagi satu koordinat.
negatif 85. So dia bagi tahu koordinat yang dia bagi ni memang berada di atas garis lurus tu. Okey, maksudnya kalau dalam graf, okey. Maksudnya titik 85 tu memang duduk di atas ni. Duduk atas garis. Okey, titik 85 ni kat sini. Contoh ni contoh aja. Okey. Bukan gambaran sebenar graf lah. Ni nak bagi tahu titik tu berada di mana. Okey, so titik tu berada di atas garis lurus tu. Okey. So macam mana kita nak tahu persamaan garis lurus ni? So, dia bagi nilai kecerunan, dia bagi satu koordinat. Tapi, daripada persamaan garis lurus, kita punya persamaan adalah MX tambah C. Okay. So, persamaan garis lurus, huruf yang ada nombor hanya huruf M dan huruf C sahaja yang akan ada nombor. Y dengan X tak akan bertukar jadi nombor. Maksudnya persamaan akhir tu mesti Y, contoh Y sama dengan 3X tambah 5. Ini persamaan garis lurus bentuk akhir dia. Maksudnya tempat M dengan tempat C sahaja yang bertukar jadi nombor. Y dengan X kekal Y dengan X dalam persamaan garis lurus tu. Okay. So dekat sini dia bagi nilai M. Okay. So yang pertama kita gantikan dulu nilai M masuk ke dalam persamaan asas. Persamaan asas ni awak kena tulislah Y sama dengan MX tambah C. Okey, tulis asas macam ni. Kemudian masukkan nilai M dekat, gantikan nilai M dekat tempat M. So dia jadi Y sama dengan 3/4 X tambah C. Okey, C kita tak tahu lagi. So dia akan jadi tambah C. Okey. So step yang kedua, cari nilai C. Okay. Ataupun nilai pindasan Y. Okay, sebab kita tak tahu nilai pindasan Y dia berapa. Okay. So macam mana nak cari nilai C? Okay. Ganti koordinat yang dia bagi dalam persamaan. Okay. So negatif 85 ni adalah ini X, ini Y kan. So Y sama dengan 3/4 X tambah C. Ini persamaan yang awal kita bentuk tadi. Yang kita masukkan nilai M dulu. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai C. Kita kena ambil koordinat dia. Koordinat yang duduk atas garisan garis lurus tu. Okay, kita gantikan dekat tempat X dan Y. Untuk dapatkan C tu. So Y dia 5. 3/4 darab X darab negatif 8. Tambah C. Okay, so kita akan dapat pintasan Y dia daripada koordinat yang dia bagi yang berada di atas garisan tu. Okay. So 5 sama dengan 3/4 darab negatif 8. 3/4 darab negatif 8. So dapat negatif 6. Negatif 6 tambah C. So C sama dengan 5 tambah 6. C sama dengan 11. So kita dah tahu nilai M, kita dah tahu nilai C, barulah kita boleh masukkan kedua-dua M dan C tu dalam persamaan asas tadi. So persamaan asas tadi, Y sama dengan MX tambah C kan. So tempat M gantikan dengan nilai M, 3/4 X, nilai C ambillah nilai C yang kita dah kira tadi, dapat 11 positif kan. So tambah 11. So terbentuklah persamaan garis lurus. Okay, dengan kecerunan dan koordinat yang dia bagi. Okay, so maksudnya garisan garis lurus ni, kata lain ni dia punya graf lah. So garisan ni, inilah persamaan dia. 3/4 X tambah 11. Okay, so step ni awak kena ingat dan hafal lah. Okay, sebab soalan SPM biasanya dia tanya benda ni. Okay. Nak bina persamaan garis lurus, kita mesti tahu nilai M dan nilai pintasan Y. Okay. Kalau dia bagi nilai kecerunan, iaitu nilai M tu, dia tak bagi nilai C, daripada mana awak nak dapat nilai C? Awak kena ambil sebarang koordinat yang berada di atas garis lurus tu. Gunakan koordinat tu. Okay. Gantikan dalam persamaan untuk cari nilai C tu. Kemudian masukkan balik dekat dalam persamaan asal Y MX tambah C tu. Dekat tempat M dengan tempat C saja. So dia jadi Y sama dengan 3/4 X tambah 11. Okey, cuba tunjuk satu lagi contoh.
M sama dengan 2, koordinat dia 6, -5. Okay. So, first sekali, keluarkan persamaan asas dulu. Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, step yang kedua, gantikan nilai M. 2X tambah C. Step yang ketiga, ambil koordinat yang dia bagi, gantikan dekat tempat X dan tempat Y. So, -5 sama dengan 2 darab 6 tambah C. -5 sama dengan 12 tambah C. C sama dengan -5 tolak 12. C sama dengan -17. So, dah ada nilai M dan C. Okay. Salin balik persamaan tu, masukkan M dan C tu. M dia tadi 2, X, C dia -17. Jangan pergi letak tambah -17. Okay. Terus letak nilai C tu lah negatif. Sebab MX tambah C itu asas je. Itu persamaan standard asas. Dia guna operasi tambah. Okay. So kalau nilai C kita negatif, tak payah lagi lah tulis operasi tambah tu. Terus letak tolak 17. 2X tolak 17. Tu dapat persamaan garis lurus. Boleh faham? Boleh. Okay, cuba try satu. M -3, koordinat dia -4, 8. Kedua, M sama dengan -5/6. Koordinat dia 12, -3. Okey. Cuba bina dia punya persamaan garis lurus.
Marah mana persamaan? Lah, cikgu kan buat persamaan. Mana awak punya persamaan? Oh, okey. Jap. Cikgu bukan keluarkan nilai M dengan C. Cari nilai M dengan C, ganti masuk dekat dalam persamaan asas. Keluarkan dia punya persamaan Y sama dengan apa-apa tu. Faris, persamaan mana? Aduhai. Awak kena buat persamaan. Cikgu bukan suruh cari nilai M dan nilai C. Kita nak bentukkan persamaan. Okay. Soalan dia cari persamaan garis lurus. Kan keluarkan nilai M dan C. Baru betul Faris. Tengku, persamaan mana? Jap, saya hantar lain. Okay. Okay, kalau persamaan awak tu salah, maksudnya nilai C awak salah lah. Kena cek balik jalan kerja nilai C tu. Okay, kalau siapa yang dapat cikgu bulatkan dia punya persamaan tu salah, maksudnya nilai C awak tu salah lah. Nilai M dah confirm betul dah sebab dia dah bagi dah nilai M. Okay, kena cek balik jalan kerja untuk dapat nilai C tu. Aidil, kenapa persamaan awak ada dua operasi duduk bersebelahan? Kan cikgu beritahu tadi, Y sama dengan MX tambah C. Operasi tambah dekat persamaan asas tu, itu hanya rumus asas. Okay. Nilai C awak bergantung kepada jawapan nilai C. Kalau nilai C awak negatif, terus letak negatif. Jangan letak tambah tolak. Okay. Kalau nilai C negatif, jangan letak macam ni. Okay. Y sama dengan 3X tambah negatif 8. Contohlah kata C dapat negatif 8. Jangan letak macam ni. Okay. Tanda tambah ni tak ada dah lah, tak pakai dah lah. Sebab jawapan C kita negatif. Kalau jawapan C negatif, terus letak negatif. Tolak 8. Jadilah C negatif. Tak adalah lagi dah operasi tambah tu. Operasi tambah tu operasi asas dari persamaan asas je. Jadi peliklah persamaan kalau ada operasi bersebelahan dua-dua tu.
So, patutnya terus tolak 4 lah. Tak payah hantar balik. Okay, terima kasih. Okey. Kita tengok bentuk soalan selain daripada bentuk macam ni lah. Maksudnya dia minta cari persamaan garis lurus. Okey, tapi bukan bentuk soalan macam ni lah. Dia bagi nilai M, dia bagi koordinat. Okey, ini bukan level SPM punya soalan lah. Okey, bagi nilai M, bagi koordinat. Okey, katalah dia bagi macam ni. Dia bagi graf. Ini X, ini Y. So, siapa yang tak buat latihan minggu lepas, dia mungkin tak akan faham lah benda ni. So, katalah dia bagi dekat sini 5, dia bagi dekat sini 6. Kemudian soalan dia, cari persamaan garis lurus. So, Y sama dengan MX tambah C. So, kalau awak tengok graf ni, okay, graf ni dia bersilang dekat paksi X, dia ada bersilang dekat paksi Y. Okay, so daripada sini kita boleh tahu nilai pintasan Y dia. Sebab garisan garis lurus tu memang ada memintas paksi Y, iaitu dia pintas paksi Y dekat nilai 5. Okay, so persamaan kita ni kita dah tahu dah nilai C kita berapa, iaitu 5. So persamaan ni dah jadi macam ni lah. Y sama dengan MX tambah 5. Okay, sebab apa? Sebab garis tu memang dia bersilang dekat, dia memintas dekat paksi Y. So kita tak perlulah nak cari nilai C. Boleh terus keluarkan nilai C. Kalau dia bagi graf macam ni, tapi dia bagi garisan macam ni, contoh. Garisan tu tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Okay. Yang ni kita kena cari nilai C. Dan dia akan bagilah koordinat dekat atas garisan ni. Okay. Mana-mana koordinat atas garisan ni dia akan bagi. Untuk bantu kita cari pintasan Y ataupun nilai C tu. Okay. So untuk soalan yang atas ni, okay, so apa yang kita kena cari? Tinggal kita nak cari nilai kecerunan lah. Okay. So yang kecerunan ni, kalau awak nak pakai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, dan awak kena cari koordinat dekat sini, cari koordinat dekat sini. Okay, sini 6, 0, sini 0, 5. Kemudian gantilah dekat dalam rumus. Okay. Ataupun nak pakai cara shortcut. Okay. Cara shortcut, kita terus keluarkan nilai Y bahagi nilai X. Okay. 5 per 6. Kemudian tengok garisan tu, naik bukit ke turun bukit. Kalau turun bukit, negatif. Tambah aja tanda negatif. Siap dia punya kecerunan. Negatif 5 per 6. Okay. Kalau pakai formula Y2, Y1 ni pun boleh. Tapi lambat sikit lah. Okay. Sebab awak nak ganti dua koordinat tu. Okay. So, masukkan nilai M. Dah tahu nilai M negatif 5 per 6. So, jadilah negatif 5 per 6X tambah 5. Siap persamaan dia.
Boleh faham tak? Okey, cuba satu lagi sebelum cikgu habiskan kelas. Okey, cuba cari persamaan garis lurus ni. Sorry dah garis cikgu tak berapa nak lurus. Okey, cuba cari apa persamaan dia. Hantar je ke? Hantar. Salah Faris. Bapak cek apa yang salah. Bukan salah kira, okey. Salah careless mistake je. Mairah salah. Cek balik. Amani salah. Cek balik. Semua buat jawapan salah ni. Amni salah. Cek balik. Okay. Banyak yang buat careless mistake je. Kira dah betul. Okay. Tapi disebabkan satu benda awak tak letak, kesamaan awak jadi salah. Aziz salah. Cek balik. Amani masih lagi salah. Awak kena cek semua. Okay. Semua kena cek. Dari setiap segi awak kena cek. Okay. Persamaan yang awak dapat tu. Okay. Dengan graf.
Okey, tengok graf. Okey. Ah, sama tak dengan graf? Maksudnya kalau graf tu dalam keadaan turun bukit ataupun naik bukit, sama tak dengan awak punya jawapan kecerunan? Okey, sebab tadi cikgu cakap kalau nak buat cara shortcut, okey, jangan ambil dia punya negatif. Kalau nombor tu negatif. Kalau nombor tu negatif, ambil nombor dia saja. Macam 5/6 ni cikgu ambil 5/6 sebab dua-dua positif, 5 positif, 6 pun positif. Kemudian cikgu tengok dia punya garisan, turun bukit ke naik bukit, dia turun bukit sebab tu cikgu letak negatif. Kalau nombor tu negatif, awak jangan pergi ambil nombor tu sebagai nombor negatif, ambil nombor dia saja. Kemudian baru awak cek dia punya garis naik bukit ataupun turun bukit. Kalau tak sure, boleh guna cara panjang sikit. Okey, pakai formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 tu. Tengku, salah. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu operasi tak boleh ada duduk bersebelahan dua-dua. Dua operasi duduk bersebelahan tak boleh. Persamaan mana ada dua operasi duduk bersebelahan. Ni masih lagi salah. Ni awak punya salah tu. Okey, kalau cikgu bagi tahu salah tu salah apa. Okey. Nanti awak rasa macam, lah ini je ke yang salahnya? Okey, kalau rasa cara shortcut tu okey awak tak faham, then guna je cara biasa. Cari M guna formula Y2 Y1 per X2 tolak X1 tu. Boleh je, tak ada masalah pun. Okey, cuma cepat dengan lambat je. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.